Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua mahasiswa dan mahasiswi baru yang telah mendapat tawaran untuk melanjutkan pengajian masing-masing ke Universiti Tengku Mara. Saya Dr. Izzuan Muhammad Saleh daripada Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademi Antarabangsa Universiti Tengku Mara akan memberikan sedikit taklimat berkaitan dengan peraturan akademik untuk sesi perkuliahan akan datang 2021. Tahniah dan syabas kepada adik-adik, saya panggil adik-adik semua. Selamat datang ke Universiti Tengku Mara untuk sesi perkuliahan sesi 1 2021-2022 semester Oktober 2021 Februari 2022. Okay, sebelum saya pergi kepada taklimat berkaitan dengan peraturan akademik, jadi penting untuk adik-adik semua tahu visi misi dan objektif penubuhan Universiti Tengku Mara iaitu visi UiTM adalah untuk menjadikan UiTM sebagai sebuah universiti terkemuka dunia dalam bidang sains, teknologi, kemanusiaan dan keusahawanan. Manakala misi UiTM adalah untuk menjuarai pembangunan bumi putera profesional yang tangkas menerusi kurikulum dan kehadapan dan pendidikan berimpak. Okey, jadi kita dapat lihat untuk mencapai visi bagi menjadi visi UiTM ke arah menjadi universiti terkemuka dunia dalam bidang sains, teknologi, kemanusiaan dan keusahawanan adalah penting untuk menjalankan objektif-objektif dan 10 objektif seperti yang dinyatakan dan penting juga untuk penerapan nilai dan adab bagi selaras untuk mencapai visi dan misi UiTM ke arah juga untuk cultivate the humanistic value iaitu kecemerlangan, sinergi dan integriti. Okey, ini adalah pengisian taklimat saya pada pagi ini adalah sedikit pengenalan berkaitan dengan UiTM dan juga kita akan terus kepada peraturan akademik. Okey, mengikut statistik yang telah kita perolehi daripada bahagian transformasi universiti, data sehingga Julai 2021 ini adalah statistik graduan sehingga Julai 2021 adalah berjumlah 912,239 graduan yang telah graduat. Manakala pelajar juga kita ada 172,000, staf 18,000 termasuk staf akademik dan juga iaitu staf akademik dan staf pentadbiran. Jumlah program akademik yang berdaftar dalam sistem UiTM adalah berjumlah 504 dan juga kita yang telah ditawarkan di 35 kampus. Okey, berikut adalah senarai entiti akademik yang berdaftar yang di mana adik-adik menjalankan program belajar di Kolej Pengajian Fakulti dan Pusat Akademik masing-masing iaitu terbaru kita ada Kolej Pengajian iaitu kita ada 2 tetapi buat pada masa ini Kolej Pengajian Kejuruteraan beroperasi terlebih dahulu dan juga kita ada Kolej Pengajian Seni Kreatif. Manakala untuk fakulti dalam bidang gugusan sains dan teknologi kita ada 9, gugusan pengurusan dan perniagaan 4, gugusan sains kemasyarakatan dan sains sosial kita ada 7 dan juga pusat akademik kita ada 8. Okey, seterusnya adalah jumlah kampus UiTM cawangan negeri kita ada 35 kita dapat lihat di seluruh sistem seluruh Malaysia. Okey, ini adalah pengenalan sebelum saya teruskan kepada peraturan akademik iaitu surat tawaran yang adik-adik telah perolehi. Okey, sebaik saja adik-adik telah mengisi borang permohonan ke UiTM dan berjaya ditawarkan, jadi universiti akan mengeluarkan surat tawaran
Penting juga adik-adik untuk mengetahui kitaran akademik bermula daripada pendaftaran sehinggalah kepada tamat pengajian. Tanggungjawab adik-adik sebagai seorang pelajar bermula daripada pendaftaran sehingga kepada tamat pengajian, tata tertib akademik dan juga convocation. Alright, ini adalah surat tawaran yang adik-adik telah perolehi sebaik saja adik-adik berjaya ditawarkan. Jadi setiap pelajar akan ada salinan simpanan dan sila simpan surat tawaran masing-masing untuk tujuan keperluan pada masa akan datang. Okay. Dan adik-adik juga dinasihatkan untuk membaca surat tawaran berkenaan, especially dalam section penting tu Jadi kena baca dan fahamkan sebelum berdaftar. Jadi info tersebut penting lah sebelum adik-adik dapat meneruskan pendaftaran untuk bergelar sebagai seorang pelajar UiTM. Okey, definisi bagi seorang pelajar UiTM adalah pelajar individu yang berdaftar dengan universiti iaitu UiTM untuk mengikuti program pengajian yang ditawarkan setelah membayar yuran pengajian dan berdaftar khusus pada setiap semester. Itu adalah definisi untuk menjadi seorang pelajar UiTM. So mesti berdaftar dan juga membayar, okey, dan juga khusus pada berdaftar khusus pada setiap semester. Barulah layak untuk bergelar ataupun menjadi pelajar UiTM. Okay, berikut adalah kad pelajar once adik-adik daftar sah bergelar seorang pelajar. Jadi adik-adik akan diberikan satu kad pelajar iaitu smart card, dan please keep it safe and bring it as your IC ke mana-mana saja adik berada, especially di dalam kampus UiTM. Okey, ini adalah kitaran akademik seorang pelajar bermula daripada memohon masuk ke UiTM, berdaftar sebagai seorang pelajar, membayar yuran, daftar khusus. Okey, bukan saja membayar yuran dan daftar khusus, tapi adik-adik juga wajib untuk mengikuti kuliah, melakukan setiap tugasan yang penilaian yang telah diberikan oleh pensyarah. Okey, so adik-adik penting untuk mengesahkan khusus yang telah didaftarkan. So kalau bagi semester ni, let's say you have registered 7 courses, so you have to validate all. Kena sahkan, kena validate all the 7 courses. So at the end of the minggu perkuliahan, adik-adik boleh mencetak slip untuk menduduki peperiksaan. Okey, kalau untuk penilaian akhir, di mana-mana khusus tersebut tiada peperiksaan akhir, so tidak perlu. Okay, so once cetak slip exam bagi khusus yang mempunyai peperiksaan akhir, adik-adik perlu menduduki peperiksaan akhir. Okay, dan selepas itu adik-adik akan bercuti semester. Okay, dalam cuti semester tersebut, adik-adik akan keputusan peperiksaan akan keluar dan adik-adik akan menerima keputusan peperiksaan masing-masing. So kalau sekiranya lulus semua, jadi adik-adik akan mendapat GPA dan se-GPA yang baiklah. Okay, otherwise kalau sekiranya ada subjek ataupun khusus yang gagal, jadi adik-adik perlu mengulang kembali. So kalau mengulang kembali, pelan pengajian ni jadi tak sempurna lah. Okay, kalau adik-adik berjaya melengkapkan, maksudnya mengikuti semua kursus-kursus yang didaftarkan dengan jayanya, maksudnya lulus dengan baiklah. Okey, sekurang-kurangnya grade C ataupun 50 bagi setiap kursus, maka 50 bagi setiap kursus, jadi adik-adik akan mendapat pelan pengajian yang sempurna lah. So kalau berjaya dapat pelan pengajian sempurna bagi setiap semester, let's say kalau 3 tahun program pengajian, 6 semester, jadi adik-adik layak untuk berconvocation. Okay? Dan akan menerima scroll dan transkrip akademik di akhir convocation, insya-Allah. Dan selepas itu adik-adik boleh keluar untuk mencari pekerjaan masing-masing, insya-Allah. Okay? Alright.
So, tanggungjawab bagi seorang pelajar lagi penting untuk mengetahui tentang peraturan akademik. Okey. Untuk peraturan akademik, plan pengajian pelajar. Okey. Jadi kena tahulah proses-proses yang perlu disempurnakan pada setiap semester. Alright. Okey, ini adalah buku peraturan akademik. Jadi buku peraturan akademik ini adik-adik tak sebenarnya tak perlu beli. Okey. Cuma boleh download, muat turun daripada pejabat, daripada laman sesawang pejabat Timbalan Chancellor Akademik Antarabangsa. So di situ saya telah sediakan QR code, jadi adik-adik boleh scan. So once adik scan, boleh terus browse the academic rules guide. Okay, otherwise adik-adik boleh melayari laman sesawang pejabat Timbalan Chancellor Akademik Antarabangsa, okay, by browsing through academic regulation, and then you can download, okay, the number 3 for the document name. That is the peraturan akademik diploma sarjana muda UiTM. Alright. Okay. Alright. So ini adalah contoh peraturan akademik bilangan 2007 pindaan 2017 bilangan 1. Jadi jangan lupa untuk download edisi yang betul. Okey. Jadi kita juga telah melakukan sebenarnya kita telah membuat pindaan kepada peraturan akademik sedia ada. Dan insyaAllah kita akan keluarkan pada semester akan datang insyaAllah lah untuk pindaan 2021. Okey, kita ada buat sedikit pindaan berikutan dengan the last 3 semester yang kita telah melakukan sesi ODL, iaitu pembelajaran secara dalam talian, dan juga berlakunya perubahan dalam struktur tabik urus universiti, iaitu dengan penubuhan kolej pengajian. Okey, di situ juga kita telah melakukan penghidaan kepada peraturan akademik, dan insya-Allah nanti kita akan rilis dalam laman sesawang kita. Jadi adik-adik boleh tengoklah, kita akan ada pindaan yang terbaru untuk peraturan akademik diploma dan sarjana muda pindaan 2021 insya-Allah. Okey, jadi always keep alert. Okey, ini adalah tanggungjawab seorang pelajar. Saya dah terangkan seperingkas tadi lah. Jadi adik-adik boleh rujuk kepada buku peraturan tersebut dengan lebih lanjut. Okey. Alright. Okey. So peraturan akademik penting di mana dia akan menggariskan perkara-perkara asas yang perlu dilaksanakan oleh seorang pelajar dari mula adik-adik berdaftar sehingga kepada adik-adik dianugerahkan sijil ataupun scroll di akhir pengajian, iaitu adik-adik tamat pengajian dengan jayanya. Okey. Malangnya pelajar jarang sekali merujuk kepada peraturan akademik, menyebabkan timbulnya pelbagai masalah. Okey. Jadi alright. So menyebabkan timbulnya berbagai masalah, jadi kena merujuklah. Jadi jadikan dia sebagai panduan ke mana saja adik berada sepanjang dalam semester insya-Allah. Jadi apabila hadapi masalah boleh merujuk kepada peraturan akademik. Tetapi sekiranya kurang jelas, mungkin boleh merujuk kepada pensyarah ataupun specifically your PA, your penasihat akademik masing-masing. Alright. Peraturan akademik adalah dikuatkuasakan kepada setiap pelajar UiTM. Okey. Jadi pensyarah, jadi adik-adik setiap pelajar akan mempunyai penasihat akademik masing-masing. Jadi adik-adik perlu merujuklah kepada penasihat akademik ini. Jadi penasihat akademik juga akan membuat libat sama, akan berjumpa dengan adik-adik pada setiap semester. Tak kisahlah 2-3 kali semester ke, tapi penasihat akademik perlu berjumpa dengan mentee masing-masing, iaitu adik-adik semualah. Okey.
penting untuk adik-adik merujuk kepada PA masing-masing untuk mengetahui berkaitan dengan apa sembarang, bukan saja nak tahu berkaitan dengan apa boleh juga kalau your lecturer also become your PA, boleh tanya tentang subjek, tetapi juga penting untuk merujuk kepada apa sebarang permasalahan berkaitan dengan apa pendaftaran khusus, validasi khusus, masalah-masalah yang berkaitan dengan apa study, penilaian dan sebagainya. Okay. Alright. Macam saya dah mention tadi, setiap pelajar akan diletakkan di bawah tanggungjawab seorang PA. Jadi adik akan ada PA masing-masing, iaitu apa seorang pensyarah sendiri. Okay, jadi penting PA ni adalah tanggungjawab dia untuk memantau perjalanan akademik pelajar dari mula pengajian sehingga pelajar bergraduate, iaitu mentee dia bergraduate. Okey, itulah penting untuk membantu semua advisory tamat pengajian dalam masa ditetapkan dengan pencapaian yang terbaik, insya-Allah. Semoga adik-adik dapat bergraduasi dengan jaya pada akhir pengajian, insya-Allah. Okey, ini adalah contoh kalender akademik bagi sesi 1 2021-2022. Daripada mana adik-adik boleh scan QR code di sini untuk melihat kepada apa aktiviti dan tarikh sesi perkuliahan. Jadi penting untuk adik-adik tahu, untuk adik-adik merancang aktiviti bukan saja apa study, tetapi juga apa berkaitan dengan you punya apa perkuliahan ni dengan baik dan juga jayanya. So kita akan memulai kuliah 1 selepas pada adik-adik berdaftar dan mengikuti minggu MDS tu pada 11 Oktober hingga 21 November selama 6 minggu. Dan seterusnya kita ada proses entrance survey yang adik-adik akan lakukan daripada sistem eFuture iaitu selama 2 minggu, and then seterusnya kita akan ada adik-adik akan bercuti tengah semester selama 1 minggu bermula pada 22 hingga 28 November, dan seterusnya lepas pada cuti semester adik-adik akan melalui kuliah kedua yang akan berlangsung selama 4 minggu bermula pada 29 November sehingga 24 Disember 2021, dan seterusnya cuti khas perayaan lah. 1 minggu 25 Disember sehingga 2 Januari 2022, dah masuk next year lah. Dan kita ada last kuliah, iaitu kuliah 3. Yang ni kuliah ketiga ni kebanyakannya untuk adik-adik akan mengikuti apa penilaian dan pembentangan berkaitan dengan assessment lah. Kita yang akan berlangsung selama 4 minggu bermula pada 3 sehingga 30 Januari 2022. Dan adik-adik juga di end of semester kena buat SUFO, satu feedback online kepada apa PDP pensyarah masing-masing selama 6 minggu yang bermula pada 20 Disember sehingga 6 Februari 2020. Jadi jangan lupa buat SUFO, no SUFO no result. And kita ada proses exit survey. Selepas buat entrance survey kena buat exit survey, yang akan tempoh dia selama 2 minggu, 17 hingga 30 Januari 2022. And then cuti ulang kaji selama 1 minggu. Dan juga penilaian peperiksaan akhir bagi kursus-kursus yang punya peperiksaan akhir saja, iaitu berlangsung selama 3 minggu bermula pada 7 sehingga 23 Februari 2022. Dan adik-adik akan menerima keputusan berkaitan penilaian dan peperiksaan akhir pada 15 Mac 2022, insya-Allah. Dan akan selama dalam cuti semester adik-adik semua yang akan selama 5 minggu, bermula pada 24 Februari sehingga 27 Mac 2022. So pendaftaran kursus ni tugas siapa? Jadi setiap urusan pendaftaran kursus secara online ni dilakukan oleh pelajar sendiri. Jadi adik-adik perlu melakukan pendaftaran kursus sendiri. Jadi tak bolehlah mengharapkan penasihat akademik, tak bolehlah minta tolong penolong pendaftar ataupun pensyarah yang mengajar, tapi it is your responsibility. It's your responsibility.
Jadi peranan PA ni iaitu pensyarah yang merupakan PA adik-adik ni hanya dia just menasihati saja. Jadi segala aktiviti akademik dan kepatuhan kepada peraturan akademik adalah tanggungjawab adik sepenuhnya. Okey. So kalau ada masalah jadi boleh minta tolong penolong pendaftar akademik di fakulti masing-masing untuk membantu kelancaran proses ni. Kalau adik-adik tahu macam mana nak daftar, apa jumlah kredit bagi semester ni. So sebagai panduan rujuklah kepada pelan penggajian masing-masing kan. Kalau contohnya bagi semester ni ada 7 subjek, registerlah 7 subjek bagi semester tu kan. Jadi kalau ada subjek yang mengulang tu bagi pelajar semester yang meningkat lah 2 ke 3 ke, jadi kena refer kepada PA minta nasihat, the best advice from PA Okay. Alright, so tanggungjawab pelajar. Jadi pelajar iaitu adik-adik sekalian perlu menyempurnakan tanggungjawab untuk membolehkan universiti memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan. So penting untuk adik-adik memahami, menghayati dan mematuhi segala peraturan yang digariskan dalam buku peraturan akademik ni Alright. So okay, so saya dah explain tadi, so adik kena nilai kena laksanakan tanggungjawab seorang pelajar bukan saja untuk berdaftar tetapi juga membayar yuran dan mengikuti kuliah yang telah ditetapkan dalam minggu perkuliahan. So ini adalah isi kandungan dalam peraturan akademik So macam-macam lah. Jadi adik boleh refer kepada buku peraturan Pastikan untuk semester ni refer pada pindaan 2017 dulu sebelum kita akan keluarkan the latest version on the revised version of 2021 insyaAllah kita akan maklumkan. Okay. Alright. So, status pemegang pelajar. Jadi untuk bergelar seorang pelajar bukan saja berdaftar tapi juga membayar dan juga berdaftar khusus. Kalau tidak, adik-adik akan dikenakan tindakan gugur taraf. Dan implikasinya akan menjadi bukan pelajar UiTM lagi lah. So jadi kena bayuran dan juga kena berdaftar khusus. Okey. Jadi kalau tak berdaftar khusus, adik-adik boleh dikenakan tindakan gugur taraf. So cuba elakkan daripada perkara ini berlaku. Alright, so kita ada akademik pelajar saya dah ringkaskan tadi dalam sebentar tadi. Jadi adik kena sentiasalah refer kepada pelan pengajian yang telah ditetapkan. Jadi adik boleh refer dalam your access to your student portal masing-masing dan jika ada masalah boleh merujuk kepada PA masing-masing Alright. So, pelan pengajian ni penting. Daripada mana dia dipaparkan dalam adik punya screen student portal masing-masing. Jadi kena sentiasa rujuk bagi setiap semester. Okay, dia adalah kontrak UiTM dengan pelajar dan memberikan maklumat tentang tempoh pengajian. Biasanya bagi setiap semester tu ada senarai khusus jumlah jam kredit yang adik-adik perlu tahu. Okay, untuk diploma biasanya 6 semester dan untuk ijazah ada 6 semester, ada 8 semester. Okay. Okay, dia juga mengandungi senarai khusus-khusus yang perlu disempurnakan bagi setiap semester. Jadi adik-adik perlu pas kurang-kurangnya bagi kursus-kursus tersebut at least dengan grade C okay, ataupun markah 50. Kalau tidak adik-adik akan subjected to fail lah. Okay. So saya rasa insyaAllah adik-adik dapat menyempurnakan kursus dengan jayanya okay, jadi dia akan dijanakan untuk setiap pelajar dalam sistem SIM. Okay, sehari selepas adik-adik berjaya mendaftarkan diri sebagai pelajar UiTM. Alright. So jadi adik-adik kena refer kepada pelan pengajian lah. So kalau masuk semester 2, apa subjek yang perlu ambil, refer kepada pelan pengajian. Okay, kalau tak sure, jadi boleh refer kepada PA masing-masing lah. Okay. Satu kes yang mungkin akan timbul sekiranya adik-adik masih belum mempunyai kursus yang belum disempurnakan setelah habis tempoh tamatkan. Jadi ini biasa kes yang terjadi apabila berlakunya masalah kekekalan khusus Jadi kalau fail 1-2 paper, jadi biasanya pelajar akan diberikan satu SML. Maksudnya dia tak grade on time lah. Penuh masa berlanjut. Jadi elakkan daripada masalah ni berlaku. Okay. Pastikan adik-adik dapat menyelesaikan
khusus yang telah didaftarkan mengikut pelan pengajian pada setiap semester. Kalau tak berjaya, kalau sekiranya fail, 1-2 subjek, jadi mungkin akan mengulang semester 2, semester ketiga, semester keempat, semester kelima, semester keenam. So, akhirnya mungkin terpaksa melanjutkan tempoh pengajian lah daripada 6 semester ataupun 3 tahun kepada 7 semester. Jadi, cuba elakkan. Kalau berlakunya begitu, mungkin adik-adik boleh subjected to SML lah. Okay, so kita nak elakkan benda tu. InsyaAllah adik-adik akan dapat menamatkan pengajian dengan jaya. Alright, ini adalah contoh skrin bagi pelan pengajian yang adik-adik boleh refer lah. Bagi setiap subjek yang perlu diambil, bukan sahaja subjek keperluan fakulti masing-masing, tapi juga keperluan universiti. So boleh refer lah keperluan universiti, sama ada subjek teras dan juga subjek elektif. Okay, sentiasa refer kepada pelan pengajian masing-masing. Okey, SML yang saya telah mention sebentar tadi adalah berkaitan daripada mana adik-adik boleh dikenakan yuran pengajian mengikut kadar separuh masa. Itu seperti program luar kampus lah. Mengikut bila adik daftarkan, cuba aplikasi dia bilangan yuran tu akan jadi lebih mahal daripada bilangan yuran pelajar sepenuh masa yang belum tamat tempoh. Alright, ni contoh data pelajar dalam SIM. Okey, daripada mana dimiliki oleh pejabat TNCA dan diselenggara oleh Jabatan Infrastruktur. Okey, daripada mana pelajar, daripada mana dia boleh, kita akan ekstrak data pelajar ni, daripada SIM, dan juga kita akan, adik-adik boleh lihatlah, you punya detail dalam Student Portal. Okey, jadi bahagian pengurusan rekod pelajar dan convocation juga akan refer data-data tersebut untuk melihat dan juga untuk mengesahkan kelulusan pelajar untuk senarai graduasi. Alright. Okey, jadi ini once adik-adik berjaya berdaftar sebagai student UiTM, you have granted for access to student portal. So setiap bagi pelajar UiTM akan ada student portal access masing-masing lah. So dia adalah gerbang masuk SIM untuk pelajar. Okey, bagi setiap pelajar akan diberi kata laluan untuk access, dan adik-adik perlu tukarlah perlu tukar kata laluan tu, especially kalau boleh gunakan combination of word, characters, simbol, numbers untuk mengelakkan daripada dicerobohi. Okey, jadi maklumat penting adik-adik boleh layari, dapati daripada Student Portal ni adalah pengumuman penting berkaitan dengan kursus masing-masing. Pelan pengajian, pendaftaran kursus, adik-adik perlu mendaftar kursus dan validate daripada Student Portal. Jadual waktu kuliah, keputusan peperiksaan, sistem future, dia boleh berlink kepada sistem future, EHCP dan juga status pembayaran yuran. Okey, jadi adalah tanggungjawab adik untuk mengesahkan sama ada maklumat peribadi ni, bagi memastikan adik-adik ni mudah dihubungi. Especially berkaitan dengan nombor handphone masing-masing dan juga nombor telefon waris lah. Bukan saja waris, penjaga kena betul, dan juga alamat email. Jadi apa-apa kalau universiti nak contact, info ni sangat penting lah untuk they will reach you. So pengemaskinian will be done through Student Portal lah. Sekali akan ada perubahan. UiTM juga akan menggunakan SMS blast dan juga email blast kepada pelajar jika ada info berkaitan dengan info penting lah from time to time. Especially during to this pandemic. So ini adalah the main phase of the Student Portal. Yang adik-adik boleh lari pada istudent.uitm.edu.my. Right. So jadi login dan juga password akan diberikan secara automatik lah, sebab saja adik-adik berdaftar dengan UiTM sebagai pelajar. Jadi sila tukar password selepas login kali pertama. Gunakan combination of the characters. Alright, pendaftaran khusus, ini adalah contoh skrin bagi menu pendaftaran khusus yang adik-adik perlu sempurnakan pada setiap semester mengikut pelan pengajian yang telah ditetapkan. So pastikan adik-adik view the group and then register dalam group yang sama lah. Kalau semester ni, semester 1 register group A, semester kedua juga register dalam group A. Janganlah semester kedua pula register dalam group B. Cuba kalau boleh maintain the consistency lah, sebab kita dah untuk memastikan the smooth delivery of the teaching. Okay. Alright.
So, ini adalah pada mana adik-adik nak merujuk kepada jadual perkuliahan masing-masing, jadi boleh refer kepada iCrash. Okay, iCrash version 2. Jadi jangan refer lagi pada version 1, refer pada version 2. Okay, so adik boleh dapatkan jadual khusus di laman di pautan. Okay, iCrash version 2 di uitm.edu.my/iCrash jadual. So, untuk tempoh pendaftaran khusus termasuk gugur dan tambah pada semester akan datang, iaitu semester Oktober ni. Okay. Jadi, untuk pelajar sarjana muda akan bermula 1 hingga 24 Oktober. Manakala untuk pra-diploma, diploma dan sarjana bermula pada 4 sehingga 24 Oktober. Jadi, selepas pada 24 Oktober tu, sistem akan tutup dan adik-adik tidak lagi dibenarkan untuk data khusus lah. So, pastikan data khusus within the time. After that, you cannot, it is no longer valid and you can be subjected to gugur taraf. So, pastikan elak ni berlaku lah. Cetak dulu salinan penyata khusus masing-masing. Jadi, adik-adik boleh serahkan kepada PA masing-masing lah. Dapatkan nasihat kepada PA. Ya. Okay. Alright, validation juga penting. Selepas adik-adik berdaftar khusus, mengikuti sesi perkuliahan dan selepas beberapa minggu adik perlu validate khusus tu lah. Jadi perlu validate khusus juga daripada Student Portal dan just klik pada butang pengesahan. Jika terdapat perbezaan, biasanya tukar grup lah. Kan? Sepatutnya register pada grup A tetapi sistem grup B. Jadi adik-adik kena tukar. Otherwise, mungkin akan hadapi masalah lah sepanjang sesi perkuliahan tu. Jadi, kalau ada masalah yang adik-adik tak faham, especially dalam semester yang satu ni, bagi adik-adik baru ni, gelar pelajar UiTM, jadi refer kepada PA masing-masing lah. Ataupun kalau PA sibuk, mungkin boleh refer kepada koordinator program yang berkaitan program pengajian adik tu. Okay, untuk proses pembetulan. Sekiranya terdapat kesalahan, daftar grup salah ke, especially daftar grup lah, salah. Okay. Ataupun daftar subjek salah. Jadi boleh refer kepada, kalau PA sibuk, boleh refer kepada koordinator program masing-masing. Okey. Jadi selepas pembetulan, sekiranya adik-adik mengenapasi sana kursus yang dipastikan, double check kalau kursus yang yang didaftarkan itu betul, jadi boleh klik pada butang pengesahan. So okey, settle lah. Okey. Jadi proses gugur tambah dan validasi khusus perlu dibuat oleh adik-adik sendiri dan bukannya oleh PA ke, oleh koordinator program ke, ataupun kawan-kawan. Jadi pastikan setiap proses cetakan dan adik-adik kena cetak lah dan perlu simpan sebagai bukti bahawa yang adik-adik telah melakukan pendaftaran dan juga validasi kepada kursus berkenaan. Okey. Jadi kena pastikan mengikut time frame tu letakkan. Lepas time frame tu adik-adik tak boleh daftar lagi ataupun tak boleh validate lagi. Jadi akan ada masalah lah. So kalau boleh sesa alert pada tarikh-tarikh ni, adik-adik boleh lihat pada Student Portal. Okay. Alright. Ini adalah, so once dah validate khusus, adik-adik akan dan register khusus, adik-adik akan mengikuti sesi perkuliahan. So wajib kehadiran adik-adik kepada setiap sesi perkuliahan, setiap sesi tak kisahlah. Pertemuan face to face ke dalam bilik kuliah ataupun secara ODL ke adalah wajib. Jadi kehadiran yang kurang daripada 80%, adik-adik akan dikenakan tindakan yang boleh menyebabkan dihalang daripada mengikuti peperiksaan akhir dan boleh dikenakan status ZZ. Implikasinya akan membawa nilai grade kosong serta dikira dalam pengiraan GPA dan juga CGPA. Dan adik-adik akan dikenakan juga denda RM100 dan nilai grade tidak boleh tebus tampal apabila adik-adik tamat pengajian. Jadi dia akan memberikan kesan implikasi kekal kepada CGPA. Jadi kalau boleh elakkanlah. So kalau sebulan tak datang kelas, daripada 14 minggu tu datang sebulan je kelas, so adik-adik boleh dikenakan kurang daripada 80% kehadiran daripada seluruh minggu perkuliahan 14 minggu tu, adik-adik boleh dikenakan tindakan tertentu lah. So pastikan sentiasa mengikuti
sesi penguliahan bagi setiap minggu yang telah ditetapkan dalam jadual masing-masing. Okey, kalau tidak banyak besar aplikasi dia. Okey. Alright, so ini adalah apa status yang adik-adik akan bolehi bagi setiap kursus yang telah diikuti pada setiap semester. So, mengikut markah dia, so kita ada status sama lulus, gagal. Okay, gagal ni kita ada F1, F2, F3, pembinaan kredit, pengujian kredit dan seterusnya. Okay, jadi kalau boleh elakkan, adik-adik bagi dikenakan status apa ZZ lah. ZZ ni contohnya tak datang kuliah tadi lah. Kan? Tak datang kuliah kurang daripada kadar kehadiran 80%. Jadi boleh dihalang daripada membeli kebiasaan dan boleh dikenakan denda sebanyak RM100. Ya? Jadi tak boleh refund. Okay, kalau boleh elakkan. YY ni status di mana-mana adik tidak hadir ke peperiksaan akhir tanpa kebenaran. Maksudnya tak ada MC lah. Tak datang peperiksaan akhir. Mengikut jadual peperiksaan akhir tetapkan tanpa kebenaran. So kalau boleh, kalau tak dapat attend the final exam punya slot, pastikan adik-adik ada MC lah. Maksudnya bukan ada MC, maksudnya betul-betul sakit. Betul-betul sakit dan yang menyebabkan tak boleh hadir ke slot peperiksaan tersebut. So dapatkan daripada klinik kerajaan ataupun hospital kerajaan yang sah, di mana-mana sah MC tersebut, dan serahkan kepada unit ataupun bahagian peperiksaan di fakulti ataupun kampus masing-masing untuk tujuan mereka update rekod. Barulah mereka akan bagi status XX tu, maksudnya adik-adik tidak hadir peperiksaan dengan kebenaran, maksudnya MC sebab sakit, okay? Instead of getting YY. So pastikan. Alright, so penyata keputusan peperiksaan bagi setiap once adik-adik berjaya mengikuti setiap kursus yang bagi yang didaftarkan dalam pengajian dengan JAI-nya, so akan dapat keputusan peperiksaan lah, kan? Jadi universiti keputusan peperiksaan tersebut adik-adik boleh dapati daripada sudut portal masing-masing, dan universiti berhak menahan keputusan peperiksaan sekiranya adik-adik gagal kalau ada tindakan tertib ke dan juga keputusan peperiksaan tersebut adalah sah lah, because telah memperoleh keputusan pengesahan daripada mesyuarat Senat dan juga tidak boleh diubah lagi. Okey, sebarang perubahan adalah tak boleh dilakukanlah selepas kepada pengesahan daripada mesyuarat Senat. Okey, ini adalah skim pemakahan. Okey, daripada mana lulus adalah 50 C dan juga ke atas lah. C+, B tolak, B plus, A tolak. Kalau A, maksudnya adik-adik berjaya mendapat markah sekurang-kurangnya 80 dan ke atas. Okey. Cemerlang 90 dan ke atas, insya-Allah. Jadi saya doakan adik-adik berjaya mengakhiri sesi perkuliahan bagi setiap semester dengan jayanya, dengan mendapat grade yang terbaik, insya-Allah. Okey. So untuk sedikit berkaitan dengan GPA, jadi bagi setiap pusat peperiksaan adik-adik, bagi setiap kursus, adik-adik akan mempunyai GPA bagi setiap kursus, dan GPA tersebut akan terkumpul untuk menghasilkan satu dipanggil GPA. Okey. Adalah kumulatif pengiraan average for your grading for per semester. Okey, jadi setiap grade mempunyai nilai grade 0.0 to 4.0. Jadi PNG adalah ataupun dipanggil sebagai GPA in English adalah sesuatu nilai pencapaian hasil pembelajaran pelajar pada satu semester. Jadi pencapaian terbaik adalah 4.0 lah, ataupun adik-adik berjaya mendapat grade mendapat markah at least 80 ataupun A Jadi dikirakan menggunakan formula seperti berikut Okey. Untuk HPNG ataupun in English GPA adalah puratan nilai grade yang diperolehi oleh pelajar dalam setiap dalam semua hasil penilaian. Kalau bagi 5 kursus, semua 5 kursus. Kalau bagi 7 kursus, semua 7 tersebut akan menghasilkan puratan nilai grade bagi setiap semua hasil penilaian yang telah ambil, dikira menggunakan formula seperti berikut. Ini untuk GPA dan GPA bagi setiap kursus, dan juga GPA bagi semua kursus yang
adik telah ikuti bagi setiap semester tu tak perlu kira. Dia dah automatik kira dalam zona portal tu ya. So adik just tengok je. Tengok dan you got 4.0 or above than 3.5 tu, you should be proud of your effort. Okay. So ini adalah yang tadi cara pengiraan CPA dan tamat. Tamat ni maksudnya adik-adik telah berjaya mengikuti pengajian bagi setiap kursus yang telah ditetapkan dalam pengajian tu bagi setiap semester dengan jayanya. Okay. Alright. So kita ada bagi setiap status tu, adik-adik akan diberikan status berikut lah. Okay, berdasarkan CGPA masing-masing. So, sama ada tamat dengan ANC. Kalau ANC ni, kalau contohnya program ijazah tu 6 semester ataupun 3 tahun, jadi adik-adik perlu memperolehi status at least TS lah kan. Untuk GPA tu at least TS ataupun GPA tu kena mendapat markah skornya 3.50 bagi setiap semester untuk melayakkan dapat TS 3.50. So kalau dapat TS 3.50 6 semester, so adik-adik layak mendapat anugerah naik Chancellor dengan syarat every semester kena dapat TS lah. Okay, sorry, CS pula AD ya, AD. Kena dapat AD bagi setiap semester baru layak untuk mendapat ANC pada semester terakhir ya. So kita ada ANC tamat dengan anugerah naik Chancellor, TS tamat dengan anugerah dekan, AD anugerah dekan, TM tamat, lulus naik taraf, perhatian jadi cuba elakkan dapat perhatian dan juga kakak dari vertikal, lebih teruk lah ya. So itu ya. Alright, ini adalah status tidak memuaskan ya. Kalau boleh cuba elakkan. Okey, elakkan. Kalau tidak, adik-adik terpaksa mengulang kursus ataupun lebih teruk boleh dilanjutkan tempoh pengajian daripada tempoh asal ataupun the worst to worst mungkin boleh gagal di pendidikan. Jadi cuba elakkan. Alright, so pastikan ini aplikasi dia. Jadi kalau adik-adik gagal bagi satu kursus, perlu mengulang kursus tersebut. Jadi akan menyimpanglah daripada pelan pengajian terletakkan. Jadi adik-adik akan dapat masalah apabila gagal satu atau dua kursus pada semester ya. Akan menyebabkan kerumitan dari segi kelas yang bertindih. Bila dengan kredit berlebihan, sepatutnya register 18. Bagi pada semester ni 18. Total maximum of the credit awal 18. Tetapi kena complete sampai 21 jam lah. So elakkan daripada berlaku lah ya. Dan juga akhirnya aplikasi pada SNL kena bayar yuran lebih ya. Alright, so kalau boleh cuba elakkan ya. Okay. Alright, so adalah jurnal unit kredit untuk adik-adik layak bergraduate sebagai pelajar sarjana diploma 90 kredit, sarjana muda 120 kredit, sarjana 40 kredit yang ditetapkan oleh MQA ya. Okey. Alright, cuti khas ni penting di mana kalau adik-adik tak dapat meneruskan pengajian atas sebab-sebab tertentu. Atas sebab-sebab tertentu, mungkin sakit ke, mungkin ada masalah keluarga yang tak dapat dielakkan lah. Yang terpaksa adik-adik terpaksa mengambil cuti untuk membantu keluarga. Jadi kita boleh fakulti dan kampus boleh memberi kebenaran untuk adik-adik menangguhkan pengajian atas sebab-sebab tertentu yang tak dapat dielakkan. Jadi pelajar sepenuh masa boleh memohon cuti khas ni bagi tempoh semester untuk 2 semester saja dan perlu perolehi daripada ketua PTJ masing-masing, sama ada PNC College ke, dekan fakulti ataupun rektor PITM cawangan. So tata tertib akademik adik perlu tahu sekiranya tidak dapat meneruskan kursus ataupun fail ataupun tidak tata tertib, sama ada buat aktiviti dalam ataupun luar kampus yang berunsur jenayah ke, kalau boleh cuba elakkan. Jadi UiTM boleh mengenakan tindakan tertib lah. Okay. Lebih teruk boleh membawa kepada penggantungan pengajian. Okay. So inilah ini grade. Kalau adik-adik disabitkan sebarang tindakan tertib, boleh dihukum mengikut keputusan pihak berkuasa dan juga grade F ataupun gagal. Contoh dalam kursus mungkin adik-adik meniru ke meniru dalam
semasa peperiksaan akhir ataupun plagiarize assignment, ambil assignment daripada senior, cut, paste and then declare as your own. So kalau boleh cuba elakkan daripada itu. Jadi kalau pelajar-pelajar yang melakukan plagiarisme ni dalam projek tugasan, assignment, sama ada individu atau group assignment, boleh digagalkan. Sama ada grade F ataupun gagal lah. Kalau boleh cuba elakkan. Okay. So ini contoh berkaitan kesalahan tata tertib berkaitan akademik, plagiarism, tak hadir kuliah, ikut jalan tertetapkan, kurang daripada 80%. Pelanggaran tata tertib bersabit dengan peperiksaan, contohnya meniru dalam peperiksaan, bawa toyol ke, bawa sebarang nota-nota dalam peperiksaan akhir dan melanggar sasiah rupa diri, melanggar sasiah rupa diri, tak pakai mengikut dress code yang telah ditetapkan apabila masuk ke bilik kuliahan. So kalau boleh cuba elakkan. So saya rasa adik-adik tak ada masalah untuk mematuhi segala peraturan akademik dan juga sasiah rupa diri yang tertetapkan. So plagiarism ialah peniruan hasil kerja pendapat orang lain sama ada melalui bahan bercetak ataupun elektronik. Sekarang senang kan, kita boleh copy paste daripada internet and then paste dalam Word and then type in as your assignment. So kalau boleh cuba elakkan. There is a truly academic crime lah for plagiarism ni. True academic crime, and then you should avoid this kind of the crime. Kalau boleh cuba merujuk kepada pensyarah, kepada senior yang lebih berpengalaman dalam membantu adik-adik untuk melakukan assignment dengan berkesan. Pastikan if you unsure, please work as a group. As a group, refer to other seniors, most you can refer to your lecturer lah. It's the best guide to guide you to write your assignment well. Okay. Jika terdapat masalah sekiranya adik-adik gagal, boleh merayu untuk penyambakan semula, tapi untuk khusus yang ada final exam saja, yang ada peperiksaan akhir saja. So boleh mohon untuk rayu yang sambakan semula, untuk khusus yang sambakan yang punya final exam saja, dan adik-adik akan dikenakan bayaran sebanyak RM50. Okey. Alright, dan adik juga boleh buat RMP lah, rayuan untuk especially dalam status D3 hingga D7. Okey, pelajar yang terima masuk semula akan diberikan status L1 yang setara dengan status P2. Jadi adalah tertakluk kepada keputusan kelulusan jawatankuasa akademik peringkat kolej, fakulti dan juga UiTM cawangan masing-masing. Alright, jadi bagi sebarang pertukaran program tidak dibenarkan. Jadi adik-adik once dapat program sport rec, tak bolehlah tukar tiba-tiba nak ambil program engineering pula, tak boleh. So, dan juga untuk pertukaran kampus, pelajar tidak dibenarkan untuk pertukaran kampus, kan. Contohnya dapat kampus Mukah, tiba-tiba nak pergi ke Shah Alam pula, tak bolehlah macam tu, kan. Jadi kena kalau ada sebab yang tak dapat dielakkan sangat, sebabkan ada health problem ke, ada masalah family problem ke, jadi boleh buat rayuan kepada PNC, rektor ataupun dekan fakulti masing-masing, ya. Okey. Itu case by case saja. Okay, at the end of the study, you should be you should proud of yourself to be awarded for the diploma dan ijazah lah. Jadi adik-adik untuk diploma dan ijazah perlu mempunyai sekurang-kurangnya CGPA 2.0, lulus bagi setiap kursus yang telah daftarkan, memenuhi semua syarat dan keperluan universiti dan diperlakukan oleh Senat. Okay, jadi 4 syarat yang adik-adik perlu patuhi untuk layak bergelar sebagai graduan, diploma dan ijazah. Jadi anggota dekan akan diperolehi kepujian kepada pelajar yang perolehi PNG sekurang-kurangnya 3.50 pada setiap semester dan 12 unit kredit, termasuk lulus pada setiap semester. Okay, ANC kena dapat AD bagi semua semester. Kalau 6 semester, 3 tahun program ijazah, kena dapat 6 semester AD, baru layak untuk bergelar untuk memperolehi ANC, kan. Itulah. Okey, dekan pada setiap semester, kecuali semester latihan.
Jadi saya yakin adik-adik akan menambahkan pengajian dengan jayanya untuk tempoh pengajian terletakkan 3 tahun untuk diploma kan, ataupun 3 atau 4 tahun bagi program ijazah, insyaAllah. Okay, UB GOT ya. So untuk these are the list of the required skill lah for the 21st century education. So adik-adik kena tahulah apa attribute of the future ready graduate. Jadi bukan saja adik-adik ni you should in the future you should be multi talented with the multi broad skill, okay, and then with the future readiness of towards the IR 4.0 globalization. Jadi adik-adik selain daripada kena ada knowledge, kena juga ada those of the critical thinking skill, ciri-ciri berkaitan dengan keusahawanan kena tahu, kena ada lah. You should be skillful and should be multi-talented because in the future there is sekarang pun memang cabaran IR 4.0 ini is very especially due to this pandemic ni memang sangat mencabar. Jadi adik-adik perlu melengkapkan diri bukan saja berkaitan dengan knowledge and skill daripada program pengajian masing-masing, tapi juga kena ada added value lah kan, instead of the adab, the amanah. Okay, dan juga kena ikutlah those of the, kalau ada certification in your field, you have to follow. Okay, so ini adalah required skill for the 2022 as outlined by the World Academic Forum. So kena adalah analytic thinking, innovation, active learning, creativity, technology, critical thinking, complex problem solving, leadership skill, emotional intelligence, reasoning, problem solving. So kena ada semua. Those are skill in order to serve the job, the job market, to fulfill the requirement of the job landscape in 2022. So kita ada about 132 million sekarang. Emerging role, global change by 2022. So the top 10 profession in the now punya job market adalah data analyst, scientist, AI and machine learning specialist, general operation manager, software, and those semua yang berkaitan dengan teknologi. Okay, jadi adik-adik kena equip yourself not only with knowledge and skill on your field, tetapi juga on those of the IR 4.0 technologies. Kena tahu semua. Okay, bukan saja big data, kena network juga, kena tahulah sedikit. Senang esok nak jawab dalam interview, insyaAllah. Alright, so bayangkan ada di sini apabila telah tamat pengajian, insyaAllah pada semester hadapan kalau boleh kita dapat berjumpa dalam keadaan yang face to face lah. Kalau diizinkan Tuhan, harap kita dapat berconvocation secara face to face lah. Okay, insyaAllah doakan, dan saya doakan adik-adik akan berjaya lah menamatkan pengajian dan dapat berconvocation dengan jayanya, insyaAllah. Alright, selain itu juga jangan lupa once masuk kampus pada semester ni, jangan lupa amalkan 3W dan elakkan 3C, 3S. Okay, ini adalah mesej bukan saja daripada KKM tapi juga daripada UiTM dan juga daripada saya juga. So amalkan semasa amalkan dalam kampus. Wash your hand. Okay, maksudnya wash your distance dan juga wear your mask. Elakkan pada the confined places, confined space dan juga close conversation among your friends. Okay, setakat itu saja taklimat saya pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Dan sekiranya terdapat kekurangan, kelemahan dan kekilafan, saya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan itu datangnya daripada Tuhan, dan kelemahan, kekilafan datang daripada diri saya sendiri. Dan sekiranya adik-adik hadapi masalah, jadi bolehlah refer kepada, saya merujuk kepada pejabat HCA, kolej, fakulti dan juga cawangan masing-masing, PA, koordinator program ataupun ketua pusat pengajian,
di fakulti dan juga di cawangan masing-masing sekiranya adik-adik perlukan maklumat lanjut dan perinci. Sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada adik-adik yang berjaya menamatkan pengajian dan yang berjaya mendapat tawaran dan selamat menempuhi pengajian pada semester Oktober Februari 2022 dengan baik insya-Allah. Dan saya doakan adik-adik akan berjaya menempuhi semester ini dengan baik dan juga dapat menamatkan semester setiap tempoh ataupun semester pengajian dengan berjayanya. Dan selagi dan saya ucapkan semoga maju jaya kepada semua. Okey. Dengan itu saya akhiri taklimat pada pagi ini dengan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.